Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam kelas matematik bersama Cikgu Linda. Okey, hari ini kita nak belajar tajuk masa dan waktu, sistem 12 jam dan 24 jam dalam matematik KSSR tahun 4. Baiklah. Anak-anak semua boleh rujuk buku teks muka surat 139. Okey, kita lihat situasi yang diberikan. Okey, di manakah situasi yang ditunjukkan ini? Okey, situasi yang ditunjukkan ini adalah di stesen komuter. Okey, kalau kita tengok jadual perjalanan ETS dari utara ke selatan, dari Padang Besar ke KL Sentral dan Kemas. Okey, disebabkan tulisannya agak kecil, jadi satu waktu ini dibesarkan. Okey, kalau kat sini kita nampak EG9425, kod train yang ditunjukkan ini, dia akan melepas jam 18.05. Okey, kita lihat dialognya. Ayah, pukul berapakah kereta api EG9425 dari Padang Besar akan bertolak? Pukul 6.05 petang, Aris. Dalam sistem 24 jam disebut jam 18.05. Okey, kalau kita lihat di sini, kenapa masanya berbeza-beza? Ayahnya menjawab pukul 6.05 petang. Ibunya pula menjawab jam 18.05. Dan waktu yang ditulis adalah 18.05. Yang mana satu masa yang sebenarnya. Jadi sekarang jom kita lihat kenapa berlakunya perbezaan masa ini. Okey, kita lihat dulu sistem 12 jam. Sistem 12 jam menggunakan titik pemisah antara jam dengan minit. Waktu juga perlu dinyatakan. Okey, dalam sistem 12 jam ada perkataan pukul, ya, dimulai dengan perkataan pukul dan ada titik bertindih pemisah antara jam dan minit, dan ada waktu sama ada petang, pagi ataupun malam, dan boleh juga ditulis sebagai AM atau PM. Okey, dalam perkataan pula waktu ini ditulis sebagai pukul 6.05 petang. Okey, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, lihat contoh berikut. Yang pertama, pukul 1.00 AM. Bagaimana nak tulis dalam perkataan? Ya, pukul 1 pagi. Minit kita tak perlu nak sebut. Disebabkan minitnya tiada, kita tak perlu sebut. Kita hanya tulis sebagai pukul 1 pagi. AM ni kita tukar sebagai pagi. Dan murid-murid semua kena ingat waktu pagi dia bermula dari 12.01 pagi sehinggalah 11.59 pagi. Okey? Okey, bila dah masuk pukul 12 dia akan jadi tengah hari, dan masuk pukul 12, 1 minit dia telah jadi waktu PM ataupun di sebelah petang dan malam. Sehinggalah pukul 11.59 malam. Okey, dalam sistem 12 jam. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Pukul 1.05 AM. Jadi kita tulis dalam perkataan adalah pukul 1.05 pagi. Okey, yang ketiga pukul 3.35 AM. AM masih lagi pagi. Jadi kita tulis sebagai pukul 3.35 pagi. Yang keempat, pukul 10 AM. Dalam perkataan, kita tulis sebagai pukul 10 pagi. Yang kelima, pukul 11.59 AM. Dalam perkataan, kita tulis sebagai pukul 11.59 pagi. Yang keenam, pukul 4.20 PM. PM merujuk kepada sama ada petang ataupun malam. Disebabkan masanya adalah pukul 4, jadi sudah tentulah dia berada di sebelah petang. So, kita tulis waktunya sebagai pukul 4.20 petang. Okey, yang ketujuh, pukul 10.45 PM. Okey, PM ni
Seperti saya kata tadi, sama ada petang ataupun malam. Okey, waktunya adalah pukul 10.45. Jadi sudah tentunya waktunya berada di sebelah malam dan kita tulis sebagai pukul 10.45 malam. Yang ke-8, pukul 12 tengah hari. Okey, kenapa di sini tiada digunakan AM atau PM? Okey, apabila jamnya tepat menunjukkan pukul 12 sama ada tengah hari ataupun tengah malam, kita tidak lagi menggunakan AM ataupun PM. Kita kalau pukul 12 tengah hari, dia akan tulis sebagai tengah hari. Kalau 12 tengah malam, dia akan tulis sebagai tengah malam. Okey, dan begitu juga dalam perkataan. Pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah malam. Okey? Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya. Boleh rujuk buku teks muka surat 140. Yang kedua, terdapat 2 jam yang diberikan di situ. 1 jam analog dan 1 lagi jam digital. Waktu yang sama tapi 2 sistem yang berbeza. Dan di sini waktu yang manakah dipaparkan dalam sistem 24 jam? Adakah jam analog ataupun jam digital? Ya, jam digital. Kenapa jam digital? Sebab jam digital dimulakan dengan jam, okey, dan dinyatakan dengan 4 digit. Di mana di 2 digit yang pertama mewakili jam, 2 digit yang terakhir mewakili minit. Okey? Waktunya adalah sama ni. Tapi sistem yang berbeza. Okey? Ingat jam 24 jam ni dia, sistem 24 jam ni dia tak perlu tulis AM atau PM, tak perlu tulis titik. Berbeza dengan sistem 12 jam. Okey, boleh ya? Kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, situasi di dalam kelas. Okey, kita lihat dialognya. Sistem 24 jam dinyatakan dari jam sifar-sifar ataupun kita sebut yang betulnya adalah jam 24 hingga jam 23.59. Sebut 12.40 AM dan 11.15 AM dalam sistem 24 jam. Cikgu dia minta sebut dalam sistem 24 jam. Sebab yang diberi ni adalah sistem 12 jam. Okey, murid pertama menyebut 12.40 AM disebut jam 0.40. Kata murid yang pertama. Yang ini tadi. Okey. Okey. Kenapa murid pertama ni sebut jam 0.40? Kenapa tak sebut jam 0.40? Okey. Kamu semua kena ingat bahawa apabila di ruangan jam ada 2 sifar, diwakilkan dengan 2 sifar, maka kita hanya perlu sebut sekali sahaja, iaitu jam 0.40. Tak perlu sebut jam 0.40. Okey? Okey, kita tengok murid yang kedua jawab. 11.15 AM ialah jam 11.15, cikgu. Betul lah tu. Jadi jam 11.15 dalam sistem 24 jam. Itu cara sebut dia. Okey? Okey, jom kita lihat bagaimana nak sebut lagi sistem 24 jam ni. Okey, sistem 24 jam. Sistem 24 jam menggunakan 4 digit dengan sebutan jam. Okey? Dimulakan dengan perkataan jam dan diikuti dengan 4 digit. Tapi kamu kena ingat 2 digit yang pertama adalah diwakili oleh jam. 2 digit yang terakhir ni adalah minit. Jadi kita kena sebut 2 digit juga. Contohnya di sini jam 18.05. Yang jam ni adalah 18. Di minit ni adalah 05. Dia kena sebut asing-asing jam dan minit. Okey? Okey, jom kita cuba untuk contoh di sebelah ni. Okey, yang pertama jam 0.00. Seperti saya kata tadi, jam 0.00 kita tak perlu sebut sifar langsung dalam perkataan. Apa yang kita perlu sebut adalah jam 24. Okey? Okey, so seterusnya yang kedua jam 01.00.
Okey, di ruangan jamnya ada diwakilkan dengan nombor 1. Di ruangan minit tiada nombor. Jadi, cara nak tulis dalam perkataan adalah jam 1. Minitnya kita tak perlu sebut. Sifar depan pun kita tak perlu sebut. Kita hanya perlu sebut jam 1. Okey, faham ya? Okey, yang ketiga. Okey, kali ini masih lagi ada satu sifar. Tapi minitnya ada. Jadi kita perlu sebut jam 1 sifar 5. Okey, yang seterusnya nombor 4. Jam sifar-sifar. Okey, di ruangan jam tiada diwakilkan nombor. Tapi di ruangan minit ada sifar 5. Disebabkan tiada, kita tak bolehlah tak sebut. Kita kena sebut. Kalau tak, takkan kita nak sebut jam sifar 5. Okey, so kita sebut dia sebagai jam sifar-sifar 5. Okey. Okey, yang kelima. Okey, masih lagi tiada diwakilkan di ruangan jam. Jadi kita sebut dia sebagai jam sifar-sifar 30. Okey. Okey, saya ulang balik. Dia disebut sebagai jam sifar 30. Okey, disebabkan tiada perwakilan angka di jam, jadi kita sebut dia sebagai jam sifar 30. Okey. Okey. Seterusnya nombor 6 adalah jam 12. Okey, nombor 7 jam 10 kerana di minitnya tiada perwakilan. Okey, nombor 8 jam 10.10 dan nombor 9 jam 23.30. Okey. Okey, kita lihat contoh seterusnya iaitu gelong masa sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Okey, di sini anak-anak boleh tengok perbezaan masa antara sistem 24 jam di dalam ni dengan sistem 12 jam di bahagian kuning ni. Okey, kalau kita lihat masanya bermula pukul 12.30 malam. Okey, dalam sistem 24 jam adalah sifar-sifar ataupun jam 24 tadi. Okey. Okey. Seterusnya adalah 12.01 minit AM. Ini cara penulisan masa dia. Jam sifar-sifar 1. Okey, kita boleh tengok perbandingannya di sini. Kalau kita lihat di sebelah pagi, ni semua di sebelah pagi ya. Sebelah pagi ni dari 12.01 minit sampailah 11.59 AM. Semua ini adalah pagi dan dalam sistem 24 jam semuanya di sebelah pagi ni dia bermula dengan sifar sampailah pukul 10 pagi dan 11 sahaja yang dimulakan dengan 10 dan 11. Yang lain semua bermula dengan sifar. Nampak tak? Okey, bila masuk pukul 1 petang, okey, dia dah bukan lagi pukul 1 ditulis sebagai jam 13 sifar-sifar. 14, 15, 16 pukul 4 PM ni. 17, 18 pukul 6, 19 pukul 7, jam 20 pukul 8, jam 21, jam 22, jam 23, jam 23.59 malam sampailah kembali semula ke pukul 12.30 malam iaitu jam 24. Okey, ini perbandingan waktu antara dua sistem ini. Okey, kita lihat contoh yang keempat. Tukar waktu kepada sistem 24 jam. Okey, kalau kita lihat di sini, 6.45 AM. Ini adalah sistem 12 jam. Kita nak tukar kepada jam 24. Kita kena ingat tadi, di sebelah pagi dia perlu ada sifar. Dan titiknya kita kena buang. AM-nya pun kita kena buang. Gantikan di hadapannya dengan perkataan jam. Okey, jadi apa yang kita perlu tulis adalah jam sifar 6.45 ataupun cara sebut dia jam 6.45. Okey. Okey, seterusnya yang B 10.40 PM. Okey, PM ni kita tahu di sebelah malam. Jadi, bila di sebelah malam, jadi waktunya bukan lagi pukul 10. Bila malam dia tips dia adalah kita perlu tambah dengan 12 jam. Kalau awak ingat lagi mudah. Okey, kalau awak tak ingat, tambah dengan 12 jam. Buat dalam sarang T begini, jam dan minit ni, awak akan dapat
pukul 10 tadi bila tambah 12 dia akan jadi 22. Jadi dalam sistem 24 jam dia akan menjadi jam 22.40. Okey, kita tengok seterusnya contoh yang kelima. Nyatakan jam 8.25 dalam sistem 12 jam. Okey, dalam sistem 12 jam, kita lihat di sini, ini di sebelah pagi kan. Kita cam tadi bila pagi dia ada sifar depan. So, kita buang perkataan jam, kita tambah titik pemisah ni, dua titik bertindih ni, dan disebabkan pagi kita tambah perkataan AM. So kita tulis dia sebagai 8.25 AM. Okey? Okey, so kita cuba lengkapkan garis masa berikut. Okey, di bahagian atas adalah sistem 24 jam, di bahagian bawah adalah sistem 12 jam. Okey, kita cuba yang pertama, yang ini jam 11. So dalam sistem 12 jam adalah pukul 11 AM. Okey, bagaimana pula kalau jam 11.30? Pukul berapa rasanya di sini? Cuba teka. Ya, pukul 11.30 AM. Okey. Okey, sekarang dalam sistem 12 jam dia adalah pukul 12 tengah hari. Jam berapa dalam sistem 24? Siapa boleh jawab? Ya, dia adalah jam 12. Sifar-sifar. Okey? Ataupun kita sebut sebagai jam 12. Okey, cuba pula jawab yang ini. Jam 12.40 dalam sistem 24 jam. Pukul berapa dalam sistem 12 jam? Pukul 12.40 PM. Kenapa PM? Sebab dia dah lebih 12 tengah hari. So, dia adalah waktu PM. Okey? Okey. Yang terakhir ni jam 13. Dan jam 13 ni adalah pukul 1 PM. Okey. So, kita tengok contoh yang berikutnya. Jam 15.45, kita nak tukar semula ke sistem 12 jam. Okey, kalau tadi kita nak tukar dari sistem 12 ke sistem 24, kita kena tambah 12. Tapi kalau terbalik, kita kena tolak 12. Okey. Jadi 15.45 ni tolak 12 jam. Dalam saranti ni kita akan dapat 3.45. So kita gantikan dia 3.45 tambah titik pemisah tambah PM. Sebab kita tahu dia petang kan. Kita tambah PM. So jawapannya adalah pukul 3.45 PM. Okey. Mari kita cuba jawab soalan di bawah ni. Waktu manakah yang sepadan bagi pukul 12.10 pagi? Adakah jam sifar 1 sifar? Adakah jam sifar-sifar 10? Ataupun jam sifar-sifar 10 yang tiada titik? Ataupun 12.10 AM? Yang mana yang sepadan? Okey, yang ini tidak sepadan. Yang ini juga tidak sepadan sebab dia sistem 24 tapi ada titik. Tak bolehlah, jadi salah. So yang ini adalah sepadan. Yang ini adalah tepat jam. Sifar-sifar 10 adalah 12.10 pagi. Dan ini juga sepadan sebab dia adalah dalam sistem 12 jam. Okey? Okey. So habis penerangan cikgu. Jadi anak-anak semua perlu buat latihan uji diri. Muka surat 142, sila buat dalam buku latihan matematik kamu. Okey? Okey. Buat kedua-dua soalan. Soalan 1 dan soalan 2. Pastikan salin soalan berikut. Okey. Kalau ingat, boleh terus sahaja nyatakan apa masa yang dikehendaki. Okey. Kalau tak ingat, kira menggunakan saranti tadi. Okey. So, sampai di sini sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran cikgu. Jadi, jangan lupa lepas tonton video ni, tolong like video cikgu dan subscribe channel cikgu. Dan nyatakan nama kamu dan dari sekolah mana di ruangan komen di bawah. Okey? So, terima kasih. Assalamualaikum.